Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sudah lama kita tidak dengar tentang isu dan tentang MH370 penerbangan Malaysia Malang yang sehingga ke hari ini masih menjadi misteri tanda tanya. Apa terjadi terhadap MH370, di mana bangkai MH370 dan bagaimana ia berlaku sehingga ke hari ini menjadi misteri. Tetapi dalam laporan di utusan Malaysia hari ini mengejutkan kita apabila didakwa bahawa nelayan Australia menjumpai bangkai MH370. Wah, ini memang menarik perhatian kita. Di mana lokasinya, bagaimana keadaan bangkai pesawat tersebut, kita akan ketahui dalam laporan di utusan Malaysia ini. Nelayan Australia dakwa menjumpai bangkai MH370. Seorang nelayan Australia mendedahkan pernah menemukan objek yang didakwa milik pesawat Malaysia Airlines MH370 ketika menangkap ikan di kawasan Lautan Selatan. Tempat terakhir pesawat yang hilang pada 8 Mac 2014 dengan membawa 227 penumpang dan 12 anak kapal itu masih menjadi misteri, walaupun selepas pencarian paling meluas di laut dalam sejarah dunia. 9 tahun selepas kehilangan pesawat itu, nelayan Australia yang sudah bersara, yaitu Kit Oliver, 77 tahun, tampil mendedahkan bot pukat tunda laut dalamnya pernah menarik objek yang kelihatan seperti sayap sebuah pesawat komersial. Jelas Oliver, objek yang disyaki bangkai milik pesawat MH370 itu ditemukan tersangkut di pukat tundanya sekitar 55 km dari pantai tenggara Australia Selatan antara bulan September atau Oktober 2014. Ia adalah sayap sebuah pesawat besar. Saya awalnya terkejut kerana tidak pernah melihat objek sebesar itu, katanya kepada akhbar Sydney Morning Herald. Oliver yang mempunyai lesen juruterbang yakin sayap itu lebih besar daripada mana-mana pesawat peribadi biasa, dan satu-satunya anggota kapal pukat tunda tersebut yang masih hidup ialah George Curry turut menyokong dakwaan itu. Objek itu tersangkut pada jaring dan menggoyangkannya. Ia jelas merupakan sayap atau sebahagian besar daripada bangkai pesawat komersial. Objek itu berwarna putih dan jelas sekali bukan daripada jet tentera atau pesawat kecil, jelas Korea lagi. Selepas bergelut sepanjang hari untuk menarik objek itu, Oliver berkata dia mengarahkan anak kapalnya memotong pukat dan membiarkannya hanyut kembali ke kedalaman yang agak cetek di Lautan Selatan. Oliver memberitahu wartawan sejurus selepas kembali ke pelabuhan dia segera menelpon polis, pihak berkuasa keselamatan maritim Australia dan berkongsi koordinat objek tersebut. Beberapa jam selepas membuat panggilan, Oliver berkata dia dihubungi oleh seorang pegawai yang memberitahunya objek itu berkemungkinan serpihan kontena yang terjatuh dari kapal Rusia di kawasan di luar Rome. Oliver percaya wajar untuk mendedahkan penemuannya kepada umum bagi membantu waris penumpang MH370 mengetahui nasib sebenar ahli keluarga mereka. AMSA bagaimanapun memberitahu Sydney Morning Herald mereka tidak mempunyai rekod panggilan daripada Oliver. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Menjadi pertanyaan kita, persoalan besar kita sekali lagi ialah apakah dengan pendedahan daripada nelayan Australia ini ia akan dapat membantu merungkai kedudukan dan misteri MH370. Di mana mereka berada, di mana bangkai itu berada, sehingga ke hari ini belum lagi ada keputusan yang tepat. Tetapi dengan pendedahan terkini daripada nelayan Australia ini, ianya seperti memberi nafas baru
memberi maklumat baru, data baru kepada kita semua. Semoga dengan data baru ini, maka penemuannya akan dapat dipercepatkan lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari ini sibuk bercerita tentang tindakan SPRM menyita Menara Ilham milik Tun Daim Zainuddin. Dan ini rentetannya, Daim tak mungkin duduk diam. Sejak berlakunya penyitaan Menara Ilham oleh SPRM 2 hari lalu, daripada lebih 20 orang yang saya bercakap dengan mereka berkaitan isu tersebut, ahli politik, pemimpin NGO, ahli perniagaan, penganalisis politik dan ekonomi, serta mereka yang sentiasa mengikuti isu-isu semasa negara sejak tahun 1990-an, semuanya sependapat bahawa Tun Daim Zainuddin tidak mungkin duduk diam begitu saja. Semua mereka bersetuju, malah yakin bahawa bekas Menteri Kewangan itu pasti akan bertindak balas. Sasaran tindak balas yang diyakini tidak lain ialah kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Walaupun Anwar telah menegaskan siasatan SPRM itu bukan arahan daripadanya, sebaliknya merupakan keputusan agensi tersebut sepenuhnya, tetapi sasaran paling mudah dan subjek yang disasarkan itu pula boleh dijatuhkan, ia tentulah terhadap mereka yang mengetuai kerajaan. Bertukar kerajaan atau bertukar Perdana Menteri, potensi untuk siasatan dihentikan dan kes digugurkan adalah lebih mudah dilakukan sebagaimana yang sudah banyak berlaku sebelum ini. Cuma, apa dan bagaimana bentuk tindak balas yang bakal dilakukan oleh Tun Daim Zainuddin itu saja yang masih menjadi persoalan. Ada yang mengatakan tindak balas itu pasti dalam bentuk politik. Ada pula yang mengatakan tindak balas itu lebih mungkin dalam bentuk ekonomi kerana Tun Daim adalah seorang ahli perniagaan dan mempunyai rangkaian niaga yang luas, terutamanya dalam pasaran saham. Tun Daim bertambah mereka masih mempunyai cengkaman yang masih kuat dalam bidang ekonomi berbanding politik. Namun, tidak kurang yang meramalkan tindak balas dari segi politik dan ekonomi secara serentak juga tidak mustahil akan dilakukan oleh Tun Daim Zainuddin terhadap Anwar. Apakah Anwar dalam keadaan siap sedia untuk mendepaninya? Pun begitu, perkara lain yang turut menjadi persoalan ialah sejauh mana tindak balas itu jika ia dilakukan benar-benar mampu menggugat kedudukan Anwar. Ini kerana ramai yang sangsi faktor usia dan kecergasan Tun Daim sekarang mungkin menjejaskan segala perancangan yang hendak diaturnya itu. Ada pula yang menambah kelebihan yang ada pada Tun Daim untuk memungkinnya mampu mengatur banyak perkara ialah kerana beliau mempunyai rangkaian yang luas serta sumber keuangan yang mungkin tiada had. Dengan itu, jangan ambil mudah dengan Tun Daim di sebalik usia yang makin menua. Sementara itu, sebagaimana dilaporkan media semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Azam Baki mengesahkan Tun Daim sedang disiasat kerana dipercayai terlibat dalam rasuah dan penggubahan wang sehingga Menara Ilham miliknya itu disita. Apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tak alih, kami dibenarkan di bawah Akta SPRM menghantar permohonan sitaan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Itulah apa yang berlaku. Kami menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenan, katanya. Azam berkata proses sama telah dilakukan SPRM sejak sekian lama ketika proses siasatan dilaksanakan, sambil menekankan siasatan Menara Ilham bukan satu-satunya kes. Desta yang juga memetik sumber sebagai berkata, beberapa aset milik Daim dan keluarganya mungkin turut disita SPRM. Susulan dipercayai kegagalannya menjelaskan sumber dana
bagi pembelian hartanah tersebut. Ini lebih banyak sitaan ada kemungkinan. Jika ada keperluan untuk aset disita, pegawai penyiasat akan meneruskan permohonan sitaan, kata sumber itu lagi. Menurut The Star, Azam bagaimanapun enggan mengulas lanjut perincian kes siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.